Arab Saudi yang dahulunya dikenali sebagai negara yang serba-serbi kekurangan, tetapi hari ini dan pada masa akan datang akan menjadi kota yang serba moden dan mengalahkan negara Eropah. Lagi mengejutkan apabila penemuan emas terbaru di Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Pada tahun ini, kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan penemuan tapak baharu emas dan biji tembaga yang terletak di wilayah Madinah Al-Munawwarah. Menurut Saudi Press Agency, pusat kajian dan penerokaan mineral, emas itu sebenarnya berada dalam kawasan sempadan Madinah dan juga dilaporkan mereka telah menemui biji tembaga di 4 tempat di wilayah Wadi Al-Farah juga di Madinah. Penemuan ini pasti menjadi berita gembira kepada Perdana Menteri Arab Saudi iaitu Muhammad bin Salman kerana ia memudahkan untuk mencapai misi 2030 yang mana Arab Saudi ingin menjadi tumpuan dunia mengalahkan negara-negara Eropah yang lain. إن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في ال5 سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. البحرين سوف تكون مختلفة تماما. الكويت حتى قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات. الإمارات، عمان، لبنان، الأردن، مصر، العراق والفرص التي لديها إذا نجحنا في ال5 سنوات القادمة سوف تلتحق فينا دول أكثر وسوف تكون النهضة القادمة في العالم في 30 سنة القادمة في الشرق الأوسط إن شاء الله. هذه السعوديين هذه حرب اللي أخوضها شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف في العالم وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. Dan lokasi-lokasi yang bakal menjadi kawasan perhubungan itu dilaporkan mempunyai saiz pelaburan yang dijangkakan bernilai ringgit Malaysia 2.4 trilion dan boleh membuka peluang sebanyak 4,000 pekerjaan. Sahabat semua, perlombongan adalah salah satu sektor yang telah dikenal pasti dapat mengembangkan ekonomi dan juga ia adalah sebahagian daripada matlamat wawasan 2030 negara Arab Saudi. Dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman mengumumkan bahawa keutamaan negara adalah untuk sektor penyelidikan termasuk pembangunan mampan dalam sektor perlombongan. Dan pada bulan Mei lepas, Kementerian Perindustrian daripada sumber mineral Arab Saudi menggariskan rancangan untuk menarik pelaburan yang bernilai 145.14 bilion ke dalam sektor perlombongan. Dan Profesor Abdul Aziz bin Labun, pengerusi Persatuan Koperasi Ahli Geologi Arab Saudi, memberitahu bahawa negara itu mempunyai sekurang-kurangnya 5,300 lokasi mineral, sama ada yang berbentuk logam ataupun bukan logam, bahan binaan, batu hiasan dan batu permata. Ia adalah kawasan yang berada di Madinah dan kawasan yang berada di Arab Saudi yang belum pernah lagi diterokai pada zaman sebelum ini. Maka zaman Muhammad bin Salman adalah orang pertama yang akan membawa perubahan yang besar kepada Arab Saudi ke arah pembangunan, kemodenan, kemajuan dalam ekonomi yang tidak hanya bergantung kepada minyak sahaja. Tahukah kita di bawah Muhammad bin Salman ini jugalah akan dibina satu kota yang mengalahkan kota-kota di seluruh dunia, yaitu kota Cermin yang juga dipanggil sebagai Line. اليوم بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم نقدم لكم ذا لاين. Yang panjangnya 170 km dan dilengkapi dengan segala fasiliti yang canggih dan moden. Hebat bukan? Arab Saudi juga telah mengeluarkan visual bagaimana pencakar langit sepanjang 170 km sebagai sebahagian daripada projek NEOM, yang mana diumumkan sendiri oleh putra mahkota Muhammad bin Salman yang dipanggil sebagai The Line, ialah pembangunan bandar yang dibayangkan semula yang menghubungkan pantai Laut Merah ke pergunungan dan lembah atas barat Laut Arab Saudi. Dengan struktur yang padat, 200 meter lebar,
mewakili eksperimen sosial dan ekonomi. Bandar ini menyasarkan untuk menjadi sifar karbon melalui penghapusan infrastruktur intensif karbon seperti kereta dan jalan raya, dan akan beroperasi pada 100% tenaga boleh diperbaharui termasuk operasi industrinya. Kota ini mempunyai dua struktur selari seperti dinding yang akan merangkumi kawasan terbuka di antara mereka, dan di bahagian luar lain akan disarungkan pada muka hadapan cermin yang memberikan watak uniknya dan menurut perancangannya sisipan yang lebih halus dalam landscape semula jadi. Bahagian dalamnya pula akan dibina untuk menampung bangunan, lapisan taman awam, kawasan pejalan kaki, sekolah, rumah dan tempat kerja. Konsep ini digambarkan sebagai zero gravity urbanism. Meningkat 500 meter di atas paras laut, struktur ini akan menjadi bangunan pencakar langit ke-12 tertinggi di dunia dan setakat ini yang terpanjang. Dan Muhammad bin Salman yang mana merancang The Line ini untuk menampung 9 juta penduduk di atas tapak seluas hanya 34 km persegi, dan pilihan untuk mengurangkan jejak juga mengurangkan infrastruktur sokongan. Unit berfungsi untuk kawasan kediaman, runci lengkap dengan pelbagai kemudahan. Di samping itu, rel berkelajuan tinggi akan menjalankan panjang struktur mega untuk memastikan transit hujung ke hujung dalam masa 20 minit. Cuba bayangkan, daripada hujung ke hujung yang panjangnya 170 km hanya memakan 20 minit. Dan Muhammad bin Salman mengatakan, NEOM akan menjadi tempat untuk semua orang daripada seluruh dunia untuk membuat tanda mereka di dunia dengan cara yang kreatif dan inovatif. Sahabat semua, kenapa Arab Saudi beria-ia nak buat semua ni? Sebenarnya ia telah pun diberitahu oleh baginda Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, antara tanda kiamat bangsa Arab yang hanya penggembala kambing dahulu akan berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi mengenai waktu berlakunya kiamat, maka sabda baginda Nabi SAW dengan hadis yang panjang dan potongan hadis mengenai pembangunan ini adalah wa antaral hufatil uratal ala ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan, yang bermaksud dan kamu akan melihat penggembala kambing yang bertelanjang kaki dan dada lagi miskin berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Dalam riwayat lain yang bermaksud, dan jika kamu melihat penggembala ternak yang berlumba-lumba meninggikan bangunan, maka itulah di antara tanda hari kiamat. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan maksud berlumba-lumba dalam meninggikan bangunan ialah apabila seseorang meninggikan bangunan, maka akan ada mereka yang lain ingin membina bangunan juga yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Sebagaimana kita lihat sekarang ni, bangunan yang paling tinggi adalah di Dubai, negara Arab, kemudian diikuti oleh negara-negara lain, kemudian dicabar oleh negara Arab yang lain, dan seterusnya macam itulah. Dan perkara ini akan berterusan sehingga saat terhenti apabila kiamat tiba. Sahabat semua, marilah kita mengambil pengajaran dengan tanda kiamat ini. Kaum-kaum terdahulu Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka, walaupun mereka membuat binaan yang tinggi lagi kukuh sampai sekarang, tetapi sebab keangkuhan mereka, sebab mereka mencabar Allah dan melanggar perintah Allah, maka Allah pun binasakan mereka. Dan marilah kita sama-sama mengambil pengajaran terhadap apa yang berlaku sebelum ini dan meyakini betullah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kita memperbaiki diri, kita memperbaiki keluarga kita dan seluruh masyarakat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Quran dan mengikut sunnah Nabi SAW. Semua yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah benar, dan semua yang dikatakan pasti akan berlaku pada hari kiamat nanti. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.